Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas pada pagi ini iaitu hari Isnin bersamaan dengan 21 Oktober 2021, cikgu akan membincangkan tentang soalan latihan yang cikgu telah bagi pada awak pada kelas sebelum ini. Okey, so tajuk latihan ini adalah masih lagi berkaitan tentang tajuk satelit dan orbit. Okey, iaitu bab last lah, bab 9 bagi tingkatan 5. Ini merupakan latihan pengukuhan ataupun latihan um, pengukuhan lah, okey, ataupun pengayaan lah bagi setengah pelajar. Okey, jadi soalan latihan ini merupakan soalan struktur dan cikgu akan tandakannya sebagai PBD awak. So, ini adalah soalan untuk cikgu rekodkan awak punya PBD sama ada mendapat TP1, TP2 ataupun TP3. Okey, untuk PBD sehingga TP3. Okey. Jadi ini adalah PBD dalam bentuk penulisan lah. Jika awak hantar pada cikgu, cikgu akan tandakan PBD awak lah. Okey. Okay, so sama-sama kita tengok apakah jawapan dia. Okey, Raja 1.1 menunjukkan sebuah satelit yang berada pada dua kedudukan. Okey, so kita faham satelit adalah objek yang mengelilingi bumi. Okey, so dia mengelilingi bumi, dia mempunyai orbitnya tersendirilah. Okey, dia mempunyai orbit. Orbit tu awak faham dia macam jalan dia lah. Dia ada jalan dia. Dia dah setting dah jalan dia. Okey, so itu adalah orbit. Jadi, bila satelit ni bergerak, okey, ini adalah satelit yang sama. So, bila dia bergerak, dia ada dua kedudukan. Okey, sama ada dia berada di kedudukan P ataupun bila dia bergerak lagi, dia akan berada di kedudukan Q. Okay, kemudian dia bergerak lagi, dan dia akan berulang lah. Dia akan ada kedudukan P semula. Jadi dia ada dua kedudukan. Kedudukan yang pertama dan juga kedudukan yang kedua. Okay, sebelum ni kita pun telah belajar tentang kedudukan satelit semasa mengelilingi bumi, tetapi pada orbit yang hanya berbentuk elips sahaja. So, bila awak tengok ni, dia bukan bulat yang bulat sempurna ni. Dia bukan bulat macam bola sepak. Dia bulat dia macam bulat bola keranjang. Bukan. Bola rugby. Okay. So, hanya kepada bentuk orbit elips sahaja, awak akan jumpa ada dua kedudukan satelit. Okay. Okay, so soalan dia, apakah bentuk bagi orbit satelit tersebut? Okay, so bentuk orbit ni macam cikgu bagi tahu tadi, so bentuk dia adalah bentuk elips. Okay. Namakan kedudukan P dan kedudukan Q pada satelit pada orbit tersebut. Okay, so cikgu cakap tadi dia ada dua kedudukan. Bila dia dekat dengan bumi, apa namanya? Okay, bila dia jauh dengan bumi, apa namanya? Ni jauh sikit dengan bumi. Okay, ni jauh. Yang ni dekat. Ataupun hampir dengan bumi. Jadi dua kedudukan ini dia tanya kita apa nama dia. Okay, kalau kedudukan P ini adalah dekat. Okay, dekat dengan bumi. So kita panggil dia perigi. Okay. Awak ingat je lah perigi kan memang biasanya ada dekat je kat belakang rumah. So awak ingat je kalau dekat dengan rumah ialah perigi. Tapi kalau jauh dengan rumah, satu lagi tu ialah apogi lah. Secara automatik awak akan ingat apogi. Jadi perigi yang dekat, satu lagi tu apogi maksudnya yang jauh daripada bumi. Jangan salah yang ni pula. Yang ni cikgu punya, awak punya tips je ni. Okay, ni adalah awak punya tips sahaja. Okay, kemudian soalan C. Hal laju bagi satelit pada rajah 1.1 ialah 11,100 km per jam. Terangkan kesan sekiranya hal laju dia berkurang pada 1,000. Okay. Jadi dia cakap orbit ni, okay, orbit pula. Satelit ni dia bergerak dengan hal laju dia. Okay, hal laju dia bergerak ialah 11,100 km
Dalam masa 1 jam tu 11,100 kilometer. Jadi laju lah kan dia orbit tu. Terangkan kesan sekiranya hal laju satelit berkurang kepada 10,000. So kalau kita bercakap mengenai hal laju, okey, cikgu pernah terangkan hari tu, hal laju satelit ni dia akan berkurang kalau dia duduk jauh dengan bumi. Okey. So semakin dia jauh, kalau dia jauh, katakanlah dia duduk, katakanlah dia tersasar kan, dia duduk sini satelit tu. Okey. So dia berada jauh dengan bumi. So bila dia jauh dengan bumi, hal laju dia akan jadi slow, dia akan berkurang. Hal laju akan berkurang sebabnya dia dah tak ada terpengaruh sangat dengan daya tarikan bumi. Daya tarikan bumi ni dah semakin jauh dengan dia. So hal laju akan menjadi perlahan lah. So satelit tu akan bergerak perlahan. Tapi kalau satelit tu berada dekat dengan permukaan bumi, okay, dia memang laju. Hal laju tinggi lah ni. Okay. Jadi, terangkan kesan sekiranya hal laju berkurang kepada 10,000. Okey, so bila dia berkurang, satelit yang sama, cikgu cakap ni satelit yang sama, asalnya dia laju. So, tapi tiba-tiba dia jadi 10,000 sahaja kelajuan dia. Apa berlaku? So, bila dia dah mula slow, okey, apa yang berlaku pada dia, satelit tersebut akan terhempas kat bumi. Satelit ditarik ke arah bumi sebab dia perlahan kan, jadi daya graviti bumi bolehlah tarik dia, ditarik ke arah bumi. Bahayalah kan. Ataupun kita kata satelit tersebut akan terhempas di bumi. Okey. Okey, so ini adalah soalan C lah, soalan ramalan. Okay, kemudian kita tengok soalan D. Okay. Raja 1.2 menunjukkan kenderaan pelancar iaitu SpaceX Heavy Falcon, itu nama dia, yang digunakan untuk menghantar angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa ISS. SpaceX Heavy Falcon adalah salah satu contoh kenderaan pelancar guna RLV. Okay, so ni adalah dua jenis pelancar. Sebelum ni cikgu dah pernah ajar, kita ada RLV, pelancar guna semula. So, ini adalah kenderaan pelancar yang diberi nama SpaceX Heavy Falcon. Ini nama pelancar lah. Okay. So, dalam tu ada angkasawan lah sebab dia digunakan untuk menghantar angkasawan ke ISS. Macam Dr. Syed Muzaffar hari tu. Okay, so persoalan dia. Okay, berikan satu kelebihan RLF berbanding kenderaan pelancar diguna sekali sahaja ELF. Okay, so kita ada dua jenis RLF dan juga ELF kan. Okay. So dia nak kelebihan. So kelebihan dia boleh digunakan berulang kali serta menjimatkan kos penerokaan angkasa. Okay. Dia boleh digunakan berulang kali. Jadi maknanya, okay, bila angkasawan tu dah pergi dah selamat dah dihantar dekat angkasa, dekat ISS, so dia boleh digunakan semula. Itu adalah RLV. Okay, jadi jawapan dia antara kelebihan dia ialah boleh diguna berulang kali. Okay, dan dia bila boleh guna banyak kali secara tak langsung dia menjimatkan kos. Okay. Seterusnya soalan 2 Roman, RLV dalam Rajah 1.2 mampu membawa angkasawan ke ISS. Berikan satu fungsi ISS. So ISS ni adalah pelantar ataupun stesen angkasa. Okey, stesen angkasa lah. Tempat dia duduk lepak-lepak situ lah buat kajian apa semua kan. Okey. So, yang ni adalah kelebihan RLV. Pelancar RLV pelancar roket. So, RLV ni apa? Dia adalah
kenderaan pelancar satelit. Pelancar satelit. Okey. Jadi, dia cakap berikan fungsi ISS. Jadi, fungsi ISS, macam cikgu cakap tadi lah. Okey, semua angkasawan dari kebanyakan negara, dia akan berkumpul di situ untuk menjalankan kajian saintifik mengenai bumi ataupun cuaca bumi, ataupun keadaan pencemaran, ataupun keadaan kawalan keselamatan, apa-apa sajalah. Okey. Ataupun dia nak kaji tentang bulan ke, dia ambil sampel bulan, kemudian dia bawa pergi ISS lah untuk kaji dia punya komposisi tu semualah. Okay, seterusnya soalan nombor 2 ni. Habislah kat sini . Soalan nombor 2 ni adalah soalan GPS. Okey. Kemudian untuk kelas hari ini, cikgu bagi awak soalan yang kedua, iaitu soalan mungkin boleh berada pada soalan nombor 12 ataupun soalan 13. Okey. Okey, kita tengok. Ini merupakan soalan konseptual, membina konsep. Okey. So macam biasa kalau awak dapat soalan macam ni, okey, awak mesti membuat jadual bagi merangka jawapan. Okey, pada jawapan awak tu, buku soalan awak, buku jawapan tu, okey, buat jadual. Awak belah kat tengah macam ni. Okey. Ini adalah cara menjawab, cara menulis jawapan. Jangan buat dalam bentuk esei ataupun karangan ataupun perenggan. Okey, buat macam ni. Macam soalan 11 eksperimen hari tu pun buat macam ni juga. Okay, jadi awak tulis nombor soalan dekat luar, nombor 1. Lepas tu buat A. Tulis dekat tepi ni, kepala soalan. Jangan terjah bagi jawapan. Okay, maksud GPS. Ambil je kepala soalan tu, tulis sikit. Lepas tu baru awak bagi tahu apakah maksud GPS. GPS ialah sistem navigasi. Yang ni jawapan dia ambil daripada buku saja. Sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi. Memberi maklumat tentang lokasi dan masa lah. Kan? Kita nak tahu lokasi dan juga masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey. Kemudian 1B. Rajah 1 menunjukkan kegunaan koordinat GPS. Okey, yang pertama digunakan dalam jam pintar, yang kedua dalam alat penjejak. Contohnya kita nak jejak haiwan ataupun kedudukan harimau kan. So kita pasang alat penjejak pada kaki harimau tu. Kemudian kita boleh tahulah harimau tu pergi ke mana-mana. Tu untuk zoologis lah ataupun orang yang mengkaji tentang haiwan. Okay. Telefon pintar tu kita lah. Kita banyak guna yang ni lah kan. So awak guna telefon pintar untuk tahu location. Okay. Ataupun maps, guna Waze semua tu kan. Okay. Kaji maklumat dalam rajah 1 dan bina konsep. Bina konsep GPS. Jawapan anda mestilah mengandung aspek berikut. Okay, tulis nombor 1 Roman. Okay, kepala soalan dia ialah maklumat dalam rajah. Okay. Jadi dia cakap tulis maklumat dalam rajah. So bila dalam rajah ni maknanya awak hanya rujuk rajah lah. Rujuk saja rajah. Jadi bila awak rujuk rajah, awak akan tahulah rajah ni merupakan menunjukkan kegunaan koordinat GPS. Okay, awak cakap je lah. Sistem, salin je balik. Sistem GPS digunakan ataupun boleh dijumpai dalam jam pintar, alat penjejak dan telefon pintar. Okay. So, sistem GPS dijumpai dalam ataupun digunakan dalam, salin je balik, jam pintar,
alat penjejak, dan telefon pintar. Okey, so yang ni ambil daripada mana? Yang ni ambil daripada keterangan. Okay, maklumat ni ambil daripada Rajah. Okay, awak rujuk dulu dia punya tajuk ni. Kegunaan koordinat. Apa mulakanlah. Okay, kegunaan koordinat GPS boleh dijumpai dalam jam pintar, alat penjejak dan telefon. Okay, kemudian soalan 2. 2 Roman. Kenal pasti 2 ciri sepunya. Ciri sepunya ni maksudnya persamaan. Okey. Jadi persamaan apa? Persamaan ketiga-tiga alat ni. Ni. Persamaan telefon pintar, alat penjejak dengan jam pintar. Okay, apa persamaan ketiga-tiga alat ni? Jadi persamaan dia, buat dulu 2 Roman kat luar. Okey, tulis kat luar ni. Ciri sepunya. Ciri sepunya. So dia minta berapa? Dia minta 2 sahaja. Okey, so tulis 1. Mempunyai aplikasi GPS. Semua alat tu tadi, telefon pintar, alat penjejak apa semua tu tadi, 3 benda tu, dia mempunyai sistem GPS lah dalam dia. Okay, ataupun aplikasi GPS. Aplikasi GPS ni awak ingat Waze lah senang. Ataupun Google Maps. Aplikasi GPS. Okay, lepas tu nombor 2, apps tu, aplikasi tu boleh kesan lokasi lah dan masa. Boleh mengesan lokasi dan masa. So, bila awak guna Waze secara automatik, okay, dia akan tunjukkan dia punya jalan-jalan apa semua tu kan. So, awak akan tahulah location dia exactly dan juga masa tu. At the same time lah, masa tersebut lah, bukannya semalam ataupun tahun depan. Masa sekarang. Jadi GPS tu yang orang duk cipta tu tujuan dia untuk location, untuk tahu location dan juga masa. Kalau dulu-dulu tak ada maps kan, tak ada Waze, tak ada Google Maps tadi, awak nak pergi rumah orang apa semua susah lah kan. Belok kiri, belok kanan, last sekali sesat masuk hutan. Okay, lepas tu nombor 3, nyatakan 2 format koordinasi GPS. Okay, dia ada 2. Ni memang kena baca So, soalan yang ni memang soalan membaca lah. Kalau awak tak baca, mana nak datang maklumat tu? Ini memang soalan membaca. So, nombor 3, format koordinat GPS. Okay. Ada 2 lah. Format dia yang pertama DMS, iaitu darjah, minit dan juga saat. Okay, satu lagi boleh buat dalam format DDS. DD. Darjah dan juga desimal. Maksudnya dia guna titik perpuluhan. Desimal Okay. Hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar. Okay, kalau soalan hubung kait, ciri sepunya, awak salin sahaja yang awak dah nyatakan yang ni. Guna semula. Sebab dia nak ciri sepunya kan, nombor 2 Roman. Lepas tu nombor 4 tu dia suruh hubung kait. Jadi, soalan nombor 4, dia akan jadi, soalan hubung kait ni macam mana jawapan dia? Okay. Awak akan salin balik yang atas. GPS ialah, ni kena fikir sendirilah yang kat depan ni. Aplikasi. Okay. Ambil balik ayat yang atas. Okay, ambil balik ayat yang atas yang awak dah salin tadi. Okay, mana yang awak dah salin tadi? Inilah yang awak dah salin tadi. Ni. Ini yang awak dah salin tadi. GPS ialah aplikasi, tambahlah sikit, yang mempunyai sistem, nak salin balik tu kan. Yang mempunyai yang mempunyai sistem aplikasi. Dia tak kena ambil yang tu kan. Yang bolehlah awak ambil yang bawah tu je. Yang
yang boleh mengesan lokasi dan masa. Okay. So, dua ayat yang sama awak salin dua kali. Okay. Awak ambil salin semula yang ni. Yang boleh mengesan lokasi dan masa. Okay, kemudian soalan seterusnya. 4 markah GPS digunakan secara meluas. Apakah kelebihan menggunakan GPS? Okay, dia minta kelebihan. Jadi 4 markah, jadi awak bagi 2 lah. Okay, awak bagi 2, isi dan juga huraian. Okay, so sambung sahaja jawapan awak ni. Okay, sambunglah kotak ni. Kotak cikgu dah terputus, sambung. Okay, nombor C kan. Kelebihan. Kelebihan GPS. Okay. Jadi awak buat sini ialah isi, sini adalah huraian. Supaya awak tak pendek sangat jawapan tersebut. Kalau tak nanti mesti jawapan awak 1 baris 3 perkataan je nanti. Okay, isi yang pertama, kelebihan GPS ni ialah okay, apa cakap? Yang pertama, memudahkan mencari lokasi. Okey, huraian tu awak nak boleh panjangkan ayat, cara dia awak boleh tambah dengan ataupun awak boleh tambah untuk ataupun awak boleh tambah supaya ayat awak tu jadi lebih panjang. Okey, ada huraian. Okey, ambil supaya okey, memudahkan mencari lokasi supaya ataupun dengan, kan kita ambil dengan lah. Memudahkan mencari lokasi dengan cepat dan tepat. Itu pun dah dikira huraian lah. Okay. Yang kedua, okay, apakah kelebihan dia? Boleh memberi amaran. Amaran apa? Amaran cuaca kan? So dia boleh bagi amaran cuaca lah, mendung ke hujan ke contohnya. Jadi bila awak tahu hari ni hujan, cloudy ke rainy ke. Okay. Jadi huraian dia, okay, dia akan jadi boleh memberi amaran cuaca supaya dapat merancang perjalanan. Jadi bila awak tahu petang ni hujan, tunggulah dulu. Geraklah balik kampung tu hari tak hujan ataupun pagi tak hujan. Boleh. Okey. So, untuk mendapatkan 4 markah, penerangan isi tambah dengan huraian 2. Isi tambah dengan huraian 2. So, dapatlah 4/4. Okey. Jadi pada kertas jawapan awak tu ataupun pada buku awak tu, okay, adalah dalam bentuk jadual. Cikgu bagi penekanan mesti dalam bentuk jadual macam ni. Okay, jangan buat dalam bentuk esei ataupun dalam bentuk karangan. Yang kedua yang cikgu nak tekankan dekat sini ialah mesti ada penulisan dekat tepi ni. Kepala, cikgu panggil dia adalah kepala soalan ataupun kehendak soalan. Kena adalah kat tepi ni. Okey? Maksud, maklumat, ciri sepunya, format, hubung kait, kelebihan. Okey? Jangan awak main terjah je buat jawapan. Okey, kemudian kotak yang kedua adalah ruangan jawapan. Okey, ruangan jawapan pada kotak yang kedua macam tadilah. Jadi jawapan awak dalam bentuk jadual. Jangan dalam bentuk karangan seperti esei bahasa Melayu. Okey, ataupun awak terus jawab dalam bentuk jawapan tanpa ada kepala soalan macam pendidikan Islam. Cikgu rasa pendidikan Islam pun ustazah awak suruh buat juga ni. Dia punya kehendak soalan tu. Okey. Jadi
pastikan awak betulkan semula jawapan yang awak dah buat. Okay, ataupun ni lah guna pen yang berbeza lah. Kalau tak buat lagi, salin semula ni. 2 soalan yang cikgu dah bagi. Ini adalah soalan hari ini. Okay. Dan yang satu lagi, yang tadi tu adalah soalan yang kelas yang minggu lepas. Ni. Okay. Okay, betulkan balik soalan jawapan ni, kemudian hantar pada cikgu. Okay, so itu saja kelas kita pada pagi ni. Cikgu harapkan kamu buatlah kerja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.